Okey, kita tengok soalan nombor 3. Dia bagi tahu suatu janjang aritmetik mempunyai sebutan pertama negatif 64. Okey, so kita tahu janjang aritmetik ni adalah suatu urutan nombor yang di mana perubahan dia adalah sama ada tambah ataupun tolak lah. Iaitu yang kita panggil dia sebagai beza sepunya. Okey, so kita tukarkan daripada ayat ni, daripada bentuk perkataan kita tukarkan jadi dalam bentuk simbol. So untuk janjang aritmetik, sebutan pertama dia sama je dengan geometri, iaitu A sama dengan negatif 64. Dan dia bagi tahu beza sepunya dia, iaitu simbol dia D sama dengan 7. Okey. So sekarang ni dia bagi tahu lagi, jika bilangan sebutan positif janjang itu adalah 3/2 kali ganda bilangan sebutan negatif. Okey. So katakanlah kalau kita wakilkan P sebagai bilangan sebutan positif dan N sebagai bilangan sebutan negatif. So kita nak tukarkan ayat ni jadi dalam bentuk yang lebih mudah difahami, iaitu bilangan sebutan positif iaitu P adalah itu sama dengan 3/2 kali ganda. So darablah kan, darabkan dengan bilangan sebutan negatif iaitu N. Okey. So sekarang ni soalan A dia minta untuk kita cari bilangan sebutan negatif janjang itu. Okey. So first kali kita kena faham dulu macam mana janjang ni berlaku. Okey. So dia bagi tahu sebutan pertama dia adalah negatif 64 dan dia bagi tahu beza sepunya dia adalah positif 7. Okey. So sebutan pertama kita dah tahu negatif 64. So katakan kita nak cari sebutan yang kedua. So kita kena tambah 7. Tambah 7. So negatif 64 tambah 7 akan dapat negatif 57. Dan seterusnya nak cari sebutan ketiga, tambah lagi 7 akan dapat negatif 50. Sampailah sampai berapa tu tak tahulah, tapi dan seterusnya lah dia akan tambah 7. Okey. Tapi sampai satu masa bila kita tambah, kita juga perasan nombor ni dia semakin meningkat. Makin lama makin dekat dengan kosong kan. So dia sampai satu masa dia juga akan sampai kepada nombor yang positif. Iaitu nombor positif ni adalah nombor yang lebih besar daripada kosong lah. Okey. So sekarang ni dia nak tahu bilangan sebutan yang negatif. So maksudnya dia nak tahu berapa bilangan sebutan yang sebelum dia jadi positif ni. So kalau dia dah start nombor positif lah, itu tak kira lah. Dia nak tahu yang sebelum positif tu je. So dalam erti kata lain, kita nak tahu sebutan terakhir yang negatif sebelum dia jadi positif. Okey. So sekarang ni kita nak keluarkan dulu formula-formula yang berkaitan dengan janjang aritmetik. So first kali kita ada formula Tn, iaitu A tambah N tolak 1 darab D. Dan formula kedua Sn. So Sn N per 2 2A tambah N tolak 1 darab D. Okey. Okey, so kita kena tahu jugalah macam mana nak cara macam mana nak guna formula ni. Okey. So Tn ni merujuk pada nilai bagi satu sebutan. Contoh kalau kita ada T2 kan. So kita nak tahu berapa nilai untuk sebutan kedua. So kita dah tahu kan, negatif 57. Okey. Kalau Sn ni pula kita nak cari hasil tambah sebutan. Contoh kalau kita tulis S7, maknanya dia nak cari hasil tambah sebutan 1 sampailah sebutan yang ketujuh. Itu contoh dia dah. Okey. So sekarang ni saya ulang balik. So dia nak tahu berapa dia nak tahu apa nilai terakhir sebelum dia jadi negatif. Sebelum dia jadi positif, sorry. Okey. So kita tak tahu lagi kan berapa banyak sebutan negatif ni. So kita wakilkan dia sebagai N lah. Okey, N sebelum dia jadi positif. Okey. So untuk kita tahu bilangan N ni, kita kena tahu yang terakhir, negatif yang terakhir ni dia nombor ke berapa. Contohlah kalau negatif 50 ni kita tahu dia T3 kan. Tapi bila dia makin bertambah, kita tak tahu lagi ni T yang ke berapa. So kita wakilkan dia sebagai Tn. Supaya kita dapat tahulah nilai yang terakhir sebelum dia jadi positif. Okey. So dalam erti kata lain,
cara kita nak cari N ni adalah sebutan yang Tn ni mesti kurang daripada kosong. Okey. Dia mesti kurang daripada kosong. Okey. So kita gantikan formula Tn. So Tn sama dengan A. Okey, A kita dah tahu kan, iaitu negatif 64. So gantikan tambah N kita tak tahu lagi. Sebab itu yang kita nak cari ni. Kita nak cari sebutan terakhir yang sebelum jadi positif ni sebutan yang keberapa. So kita nak cari N. Tolak 1. D kita dah tahu iaitu 7. So yang sebutan terakhir ni dia mesti kurang daripada kosong. Sebab kalau lebih daripada kosong ataupun sama dengan kosong, itu dah dikira bukan negatif. Okey. So kita selesaikan ketaksamaan ni. So negatif 64 tambah ni kita boleh kembangkan dalam kurungan 7 darab N akan dapat 7N. 7 darab negatif 1 akan dapat negatif 7 kurang daripada kosong. Okey, so ni selesaikanlah macam biasa. Negatif 64 tolak 7 akan dapat negatif 71 tambah 7N kurang daripada kosong. Ni pindahkan negatif 71 ke sebelah sana akan dapat positif. Positif. So N kita 71 per 7. Iaitu sama juga dengan 71 bagi 7 tekan kalkulator akan dapat 10.1428 dan seterusnya. Okey. Okey. Kena ingat ini bukan jawapan akhir kita. Ni bukan jawapan akhir kita sebab dia nak bilangan N tu merujuk pada bilangan. Bilangan mana ada boleh point kan. So dia N ni dia mesti satu integer, satu nombor bulat. 7 ke 6 ke 5 ke, dia tak boleh ada point. So disebabkan jawapan akhir kita yang kita dapat daripada ketaksamaan ni N kurang daripada 10.1428 dan seterusnya. So disebabkan dia kurang daripada, so kita akan ambil nilai N sama dengan 10. Okey. So contohlah, kalau contoh lain, ada contoh lain, dia N lebih besar daripada 10.1428 kan. So ini kita akan ambil dia, jawapan akhir dia sebagai N sama dengan 11 sebab dia lebih besar daripada 10.1428. Tapi kalau lebih kecil, 10 ni kan dia memang lagi kecil daripada ni. So kira betul lah tu. Kita tak boleh tolak 1 pun, tak boleh tolak dia 9, tak perlu. Sebab 10 ni adalah macam nombor maksimum. Nombor maksimum daripada kurang daripada 10.1428 tu. Okey, so jawapan untuk A kita iaitu A kita bilangan dia adalah 10. Okey. Kalau orang rasa macam was-was kan nak check, okey kita cuba check. T10 iaitu sebutan yang ke-10. Nilai dia berapa? So masukkan dalam formula negatif 64 tambah N kita 10 tolak 1 darabkan dengan 7. So ni selesaikan. Negatif 64 tambah 9 darab 7 berapa? 63. So ni akan dapat negatif 1. Betul lah tu. Sebab bila dia tambah lagi 1 7, dia akan dapat 6. So 6 ni dah kira positif. So betul lah, pada sebutan yang ke-10 ini adalah nombor terakhir sebelum dia jadi positif. Okey, so N kita sama dengan 10. Okey. Sekejap Okey. Soalan B. Dia nak hasil tambah semua sebutan positif jandang itu. Okey. So tadi kan kita dah buat kan. Jandang tu 64. Lepas tu 57. Negatif 57. Lepas tu negatif 50. Dan seterusnya sampai kita tahu sebutan terakhir kita tadi yang negatif adalah negatif 1. Lepas tu baru dia akan start positif kan. 6. Lepas tu 6 tambah 7 berapa? 13 dan seterusnya. Okey. Tapi sekarang ni dia nak tahu hasil tambah semua sebutan positif sahaja. So dia nak tahu yang bahagian ni je. 1 ni tak termasuk. Start pada 6 ni lah. Negatif 1 tak termasuk. Okay. So dia nak tahu hasil tambah untuk 6, nombor 6 tu dan seterusnya. So ni kalau negatif 1 ni T10 kan. Yang 6 ni adalah T11 lah. Dan seterusnya. Dia nak tahu hasil tambah daripada T11 dan seterusnya. Okay. Okay. So persoalannya, kita tahu ke berapa bilangan sebutan positif? Tak tahu lagi kan, sebab kita tak cari lagi. So kita masukkan balik dalam formula yang kita dah buat awal-awal tadi, iaitu P sama dengan 3 per 2. Nak check balik. Itulah 3 per 2. 3 per 2 N.
So P sama dengan 3 per 2. Bilangan nombor negatif tadi kita dah tahu iaitu 10. So ni tekan kalkulator akan dapat 15 lah. Okay, betul tak? Check dah Okay, betul, 15. So sebutan bilangan sebutan yang positif ada 15. Okay, so kita tahu sebutan positif yang pertama kita adalah T11. Okay, so maknanya jumlah sebutan, maknanya sebutan terakhir ni nilai dia adalah T25. Sebab apa? Sebab okay, kan tadi kita ada T10 kan. T10 ni sebutan negatif yang terakhir. Okay, so lepas tu kita tahu pula 10 ni adalah sebutan negatif yang terakhir. Sebutan negatif yang terakhir. Tapi kita ada 15 sebutan yang positif. So kita tambahkan 15, so akan dapat 25. So maksudnya tak kisahlah dia negatif ke positif, tapi yang nombor terakhir dalam janja aritmetik ni ada 25 sebutan. Okay, so kita dah tahu sebutan yang terakhir adalah 25. Bukan nilai 25 tau. Maksudnya N dia adalah 25 untuk sebutan yang terakhir. Okay, ni T1, ni T2 dan seterusnya. Tapi yang terakhir kita tahu dia T25. So dia nak tahu sebutan dia nak tahu hasil tambah yang daripada T11 sampai T25. Okay, so kan macam tadi aku cakap, kalau S10 contohlah kan, S10 maksudnya hasil tambah sebutan 1 sampailah sebutan yang ke 10. Okay, so kalau kita buat terus S25, kita akan dapat hasil tambah T1, T2, T3 dan seterusnya sampailah T25. Tapi masalah dia termasuk sekali nombor-nombor yang negatif. Tapi kita nak hanya positif je start pada T11 saja. Jadi tak bolehlah kita terus buat direct S25. Okay, S25 ni betul, tapi dia tak boleh berakhir dekat situ. So solusi ni kita kena cari juga S10. Sebab kita ada 10 sebutan yang negatif. So S10 maksud dia T1 tambah T2 tambah T3 tambah sampailah T10. So bila kita buat macam ni, kita dapat hasil tambah semua daripada 1 sampai 25. Lagi satu, hasil tambah sebutan yang negatif. So bila kita dah dapat dua-dua, kita akan tolakkan. S25 tolak S10. So dapatlah hasil tambah nombor-nombor yang positif. Okay, so ni masukkan di dalam formula S25. So N kita 25 kan. So 25 per 2 A kita berapa? Negatif 64 tambah N kita 25 tolak 1 D kita 7. Tak, aku tulis balik formula. Sn sama dengan N per 2 2A tambah N tolak 1 D. Okay, ni untuk rujuk balik lah kalau lupa kan. Okay, kita kena tolakkan dengan sebutannya ni. Okay, tukar warna lah. Ni S10 kan. Okay, S10 warna merah. 10 per 2. Sekejap, ni tutup balik kurungan. Okay, so N per 2, 10 per 2 darab 2 A kita negatif 64, sama je, tambah N kita 10. So 10 tolak 1 D kita 7. Okay, selesaikan satu-satu. Okay, so 25 per 2 biar dululah. Ataupun kalau nak tukar perpuluhan pun boleh. Akan dapat 12.5. 2 darab negatif 64 akan dapat negatif 1. Alamak, sorry, aduh. Akan dapat negatif 128 tambah 25 tolak 1 24 darab 7 akan dapat 168. Okay, itu untuk yang pertama S25. Kira pula yang belakang ni 10 per 2 5
2 darab negatif 64 akan dapat negatif 128 tambah 10 darab 1 9. 9 darab 7 akan dapat 63. Alright. So ni darab dah. Ataupun selesaikan yang dalam kurungan ni dulu. Yang ni dulu Yang ni tak salin balik 12.5 negatif 128 tambah 1 dan 8 akan dapat 40. Tolak. Okay, 5 ni biar dulu. Negatif 128 tambah 63 akan dapat negatif 65. Sorry. Negatif 65. Okay. So ni tekan di kalkulator. 12.5 darab 40 tolak 5 darab 65. Sorry. Darab negatif 65. 12.5 darab 40 tolak 5 tolak 5 darab negatif 65. So akan dapat 825. Okay. So itulah hasil tambah kita untuk sebutan yang positif sahaja.